Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها Anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan pada kita semua, dapat kita bersama pada pagi ini. InsyaAllah kuliah subuh kita pagi ini berbeza sikit. Berbeza dari segi tajuk je lah. Kita tak bahas buku 30 teknik tepat tadabbur Al-Quran. Sebab hari ini ni ialah merupakan hari untuk kempen salat subuh seramai salat Jumaat yang dianjurkan oleh masjid kita ni lah. Jadi insya-Allah kuliah subuh kita pada pagi ni akan mengupas tentang tajuk salat subuh berjemaah tanda kekuatan ummah. Itu tajuk dia. Jadi sebelum pada kita tengok apakah perbahasan berkaitan dengan salat berjemaah ni. Sebenarnya kalau kita tengok, ianya juga dalam masa yang sama ialah kempen yang dibuat secara besar-besaran bagi seluruh negeri Perlis pada bulan ini, bulan lepas dan bulan ni pun, iaitu berkenaan dengan salat secara berjemaah, kempen bersalat dan salat fardu secara berjemaah. Sebab tu kalau kita tengok khutbah Jumaat kita pun beberapa minggu ni pun membahaskan tajuk yang lebih kurang sama. Sebab ianya ialah satu perkara yang penting, memberi kesedaran pada masyarakat tentang keutamaan salat, terutamanya salat secara berjemaah ini, salat fardu secara berjemaah di masjid. Ini ialah salah satu daripada sunnah dan juga ciri-ciri orang-orang saleh pada zaman Nabi, iaitu yang ditunjukkan oleh Nabi sendiri dan juga ditunjukkan oleh para sahabat dan golongan yang awal yang disebut sebagai salafus salih. Bahkan kalau kita tengok, para ulama memasukkan antara bentuk penjagaan Allah Azza wa Jal terhadap satu orang hamba itu ialah dimudahkan dan disenangkan, dilapangkan bagi dia ni ruang untuk mengutamakan salat secara berjemaah. Sebab itulah kalau kita tengok dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan tentang beberapa golongan yang disebut sebagai wali Allah. Tadi pun dalam salat tadi pun saya sengaja membaca ayat daripada surah Baqarah, iaitu ayat yang ke-257 sampailah ayat yang ke-261. Sebab ayat ni lah ayat yang Tuhan nak beritahu siapakah walinya. Kalau kita tengok pada ayat 257 surah Baqarah, Allah Ta'ala sebut Allahu waliyul ladzina amanu. Dialah Tuhan yang bernama dengan Allah Azza wa Jal, yang merupakan penjaga kepada orang-orang beriman. Antara bentuk penjagaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang beriman ini, yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, dikeluarkan mereka daripada kegelapan kepada cahaya. Kita pun tahu
antara sunnah Nabi juga bila mana dia nak bergerak, berjalan, pergi ke masjid ni, Nabi akan membaca doa. Antara doa yang kalau kita tengok yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Muslim, ialah doa Nabi ketika mana Nabi berjalan nak pergi masjid ni. Allahumma ja'al fi qalbi nura, wa fi lisani nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa min fawqi nura. Sebahagian riwayat wa fi basari nura, sampai situ je. Dan ada riwayat yang lagi panjang, wa min fawqi nura, wa min tahti nura, wa an yamini nura. Cuma yang saya nak highlight pada doa ini ialah Nabi minta diberikan cahaya yang sempurna kepada diri kita. Bermula dengan Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, letakkanlah ke dalam hati kami ini cahaya. Ayat 257 Allah Ta'ala sebut dalam surah Baqarah, dialah penjaga pada orang beriman yang mengeluarkan orang beriman itu daripada gelap kepada cahaya. Cahaya di sini dengan maksud hidayah. Ianya seperti mana yang diajarkan oleh Nabi bila mana Nabi suruh kita berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. 4 perkara: hidayah, takwa, penjagaan maruah dan juga kekayaan jiwa. 4 elemen penting. Jadi nur itu duduk dalam huda, hidayah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat 257, orang yang dia jaga, dia keluarkan daripada gelap pada cahaya. Wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Adapun orang kafir itu, penjaga-penjaga mereka ialah taghut. Taghut dalam tafsir disebutkan ialah berhala, pemimpin-pemimpin yang sombong, yang ego, ataupun ideologi-ideologi yang dirasakan hebat. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang, walaupun dia Islam, walaupun dia bukan penyembah berhala, tapi dia ada rasa hebat pada benda lain. Sebab itulah dia tidak mengutamakan salat. Sebab dia mengikuti benda yang dia rasa hebat. Sama ada aliran pemikiran, ataupun orang perseorangan, personality yang dia rasa hebat. Yang mana personality tu tak menunjukkan, idola tu tak menunjukkan dia tu dekat dengan salat. Jadi dia tak akan ikut benda tu. Allah Ta'ala sebut orang kafir. Orang kafir sini pertama memang orang kafir betul, iaitu yang memang tak ada iman. Yang kedua, kafir dengan maksud berpaling daripada ajaran agama. Sebab perkataan kafara bermaksud menimbus hatinya daripada mendapat hidayah. Yang ni orang Islam pun terkena. Bukan hanya orang kafir yang memang tak pernah mengucap 2 kalimah syahadah tu saja. Okay. Dan Allah Ta'ala sebut ayat yang ke-257, 58, seterusnya 259, seterusnya 260, contoh-contoh, sampel-sampel siapakah orang yang telah dijadikan sebagai wali Allah itu. Pertama Tuhan sebut ayat 257, Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbi. Tidakkah kamu lihat dengan mata kamu bagaimana telah berdebatnya Nabi Ibrahim tentang Tuhannya dengan seorang lelaki yang kufur ini, iaitu Namruz. Nama lainnya Namruz, kita lebih kenali dia dengan nama Namrud dengan dal. Tapi kadang-kadang betul juga kalau sebut Namruz pun dengan zai pun. Allah Ta'ala sebut pada 258 Baqarah, tidakkah kamu lihat dengan mata? Macam mana kita nak tengok dengan mata, sedangkan kita hidup pada zaman yang berbeza? Kita hidup pada zaman Nabi Ibrahim telah wafat lama. Maksud alam tara di sini, ianya sama seperti mana kita baca surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kamu lihat bagaimana Allah Ta'ala jadikan kepada pemilik-pemilik gajah, merujuk kepada Abrahah Al-Ashram, yang merupakan gubernur kepada kerajaan Habsyah yang berpusat di Yaman, yang ada iri dan dengki terhadap Kaabah ataupun Mekah secara umum dan khususnya. Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu lihat? Banyak ayat Quran macam ni, alam tara. Kalau kita yang hidup akhir zaman ni, macam mana kita nak lihat? Sebab memang kita hidup pada zaman yang berbeza. Para ulama sebut perkataan alam tara di sini bermaksud
lihatlah sejarahnya, fahami dan telitilah latar cerita itu. Allah Ta'ala sebut, tidakkah kamu lihat waktu Ibrahim berdebat dengan Namrud? Pertama kita kena tahu, Nabi Ibrahim ni antara Nabi yang pernah berdoa, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Tuhan, jadikanlah diriku orang yang sempurna salatnya dan juga zuriat aku. Jadi antara sebab dijaga Nabi Ibrahim itu ialah kerana dia ada unsur membesarkan salat. Salat ni, ritual salat ni, dia bukan berlaku pada zaman Nabi Muhammad secara khusus. Dah berlaku pada zaman Nabi-Nabi yang lain. Dia orang pun ada salat. Cuma salatnya mungkin tak sebanyak bilangan 5 waktu macam kita, ataupun setengah-setengah Nabi mungkin lebih 5 waktu untuk dia dan umat dia. Boleh jadi juga. Cuma Allah Ta'ala sebut, waktu dia berdebat dengan Namrud yang kafir ini, para ulama membahaskan kenapa Nabi Ibrahim begitu teguh dan kejam. Tidak berbelah bahagi dia dan tidak rasa gerun dia waktu dia berdebat dengan Raja Namrud ni. Kekuatannya ialah pada salatnya. Kekuatannya ialah pada salatnya. Sebab tu kalau kita tengok tadi daripada awal saya sebut, bagaimana Nabi ajar pada kita nak pergi masjid ni baca doa tu, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Para ulama sebut, kalau malah baca 5 waktu, maknanya 5 waktu kita pergi masjid tu tak larat nak baca semua, sebab memang doa tu agak panjang sikit. Agak panjang, banyak benda yang Nabi minta. Sampai minta daging pun dapat cahaya, urat pun dapat cahaya, kulit pun dapat cahaya, kubur pun diberi cahaya, ditambah cahaya, diberi kesempurnaan pada cahaya. Kalau tak mampu baca 5 waktu, paling kurang bacalah pada waktu subuh, maghrib dan isyak. Sebahagian para ulama sebut macam tu. Zuhur dan asar boleh excuse lah, sebab memang doa minta cahaya ni dia lebih kena dibaca waktu pergi masjid dalam keadaan gelap. Subuh, maghrib dan isyak pada zaman dulu gelap betul lah. Zaman kita ni gelap pun ada lampu jalan banyak. Jadi banyak elemen-elemen cahaya tu yang tidak menggelapkan kita. Kalau dulu gelap-gelap betul. Cabaran besar untuk orang yang berusaha untuk mendapatkan salat subuh berjemaah pada zaman Nabi ni lagi berat dan lagi payah pada kita. Sebab dulu tiada pencahayaan, dan para sahabat yang salat dengan sahabat-sahabat yang lain dalam saf, mereka tidak mengenali antara satu sama lain siapa yang salat di kiri dan kanan dia, dengan sebab waktu yang sangat gelap. Dan sebab itu jugalah salat subuh dan isyak ini tidak menjadi pilihan kepada orang munafik untuk join, kerana gelap dan tertutup. Maknanya tak dapat diketahui siapa yang datang, siapa yang tak datang. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis juga, asqalus salati 'alal munafiqin. Salat yang berat bagi orang munafik itu ialah 2 salat ni, iaitu subuh dan juga isyak. Tapi sekiranya mereka mengetahui kebesaran yang ada pada subuh dan isyak ini, mereka akan datang walaupun dalam keadaan merangkak. Kalau dia orang tahu besar dan utamanya kelebihan yang diberi. Sebab salat subuh secara berjemaah ni, kelebihan dia bukan hanya pada salat fardu itu, salat yang mengiringi salat fardu tu pun dah ada kelebihan, iaitu salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat. Tidak ada kelebihan yang besar yang diberikan untuk salat sunat rawatib ni, melainkan pada salat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab Nabi sebut ianya lebih baik daripada dunia dan isinya. Sebahagian riwayat sebut ianya lebih baik daripada dunia dan juga isinya. Sebahagian riwayat lagi kata ianya lebih baik daripada mendapat unta merah, merujuk kepada benda yang paling berharga pada zaman itu kalau kita dapat. Maknanya salat sunat tu sudah besar dia punya fadilat dia. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang lain juga, Nabi ni kalau pergi musafir mana-mana, salat sunat rawatib ni ada khilaf di kalangan para ulama pelaksanaan dia dalam keadaan musafir. Sebahagian para ulama sebut pelaksanaan dalam keadaan musafir sama macam pelaksanaan dalam waktu hadir. Maknanya waktu tak pergi mana-mana pun boleh buat 10 dengan 12, teruskan buat 10 dengan 12.
Tapi ianya bukan mudah bila mana satu orang musafir. Tambah pula musafir ni kita akan buat jamak dan qasar. Yang pastinya Nabi tak pernah tinggalkan, kalau Nabi musafir ke, Nabi tak musafir ke, salat sunat qabliyah subuh 2 rakaat ni Nabi musafir pun Nabi akan buat. Ada 2 salat sunat yang Nabi tak tinggalkan waktu musafir, iaitu salat sunat qabliyah subuh dengan salat di tengah malam ataupun qiyamul lail ataupun tahajud. Nabi akan buat walaupun dalam keadaan duduk. Tak larat berdiri pun Nabi buat. Dan sebenarnya salat tahajud ni Nabi buat sepanjang hayat Nabi sampailah Nabi wafat. Walaupun dalam keadaan duduk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Cuma nak tunjuk pada kita betapa besarnya kedudukan salat sunat qabliyah sebelum subuh tu Nabi tak pernah tinggal walaupun dalam keadaan bermusafir. Jadi kita boleh tengok Nabi cakna yang ni, Nabi beri keutamaan yang ni, maknanya memang ada kelebihan yang besar. Selain pada tu, kalau kita tengok salat sunat qabliyah subuh ganding dengan salat fardu subuh secara berjemaah, apa fadilat orang tu akan dapat? Fadilatnya ialah seperti mendirikan malam keseluruhannya. Kalau dia buat isyak secara berjemaah, dia mendapat fadilat seperti mendirikan separuh malam. Kalau dia buat subuh, dia mendapat fadilat seperti mendirikan keseluruhan malam. Maknanya ianya bukan benda yang mudah untuk dilakukan oleh semua orang, untuk mendirikan malam secara keseluruhannya. Melainkan orang-orang yang ada kehendak yang tinggi dan juga disusuli dengan semangat yang tak sentiasa turun, jadi dia akan selalu buat. Cuma nak sebutnya kepada kita bahawasanya yang penting ialah mengutamakan ibadah fardu ni dulu. Kalau kita tengok dalam pengamalan salafus salih, kalau kita tengok, saya ada cuba bawakan beberapa riwayat bagaimana salafus salih ni reaksi mereka ataupun sikap mereka terhadap salat fardu secara berjemaah ni. Kalau kita tengok yang disebut sini, antaranya ialah riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata, sewaktu kami hidup di zaman Rasulullah masih hidup, di zaman Rasulullah masih hidup ni, tidak pernah kami melihat mana-mana orang daripada kalangan sahabat Nabi ni meninggalkan salat fardu berjemaah, bukan subuh saja, keseluruhannya 5 waktu. Termasuklah orang-orang yang ada kesibukan yang luar biasa. Antaranya ialah Uthman bin Affan. Antaranya juga ialah Abdurrahman bin Auf. 2 orang ni ialah orang yang sangat kaya dan memang sibuk dia punya urusan harian dia. Sebab tu kalau kita tengok, antaranya ialah Abdurrahman bin Auf, waktu dia bawa balik keuntungan daripada perdagangan dia, penduduk Madinah menyebutkan, dalam riwayat menyebutkan, penduduk Madinah sentiasa akan rasa terkejut dengan banyaknya barang dagangan keuntungan Abdurrahman bin Auf ni, seakan-akan segerombolan tentera yang nak mari menyerang Madinah kerana terlampau banyak, sangat banyak. Dia macam zaman kita ni, orang yang businessman, perniagaan dia tu untung, bawa balik perniagaan ke kampung dia, ke negeri dia, dengan bilangan kontena yang banyak, beratus kontena sekali masuk. Tapi Abdurrahman bin Auf, walaupun dia seorang yang tempak, Abdurrahman bin Auf ni dia kata apa, di sebahagian daripada hayat dia, dia ni capek dia berjalan sebab kecederaan dalam perang. Dia tidak pernah meninggalkan, riwayat banyak sebut, tidak pernah meninggalkan 1 rakaat pun salat fardu berjemaah selepas Islamnya dia. 1 rakaat pun tak nak tinggal. Dalam keadaan dia sangat kaya, sangat kaya. Kekayaan tak habis bilang lagi. Dia dengan Uthman, dia dengan Uthman ni kekayaan sampai sekarang tak habis dihitung dan diurus lagi oleh kerajaan Arab Saudi sampai sekarang. Keberkatannya di mana? Keberkatannya ialah pada salatnya. Keberkatannya ialah pada salatnya. Terutamanya salat secara berjemaah. Sebab memang ianya menjadi keutamaan, terutamanya bagi orang lelaki lah.
Sebab tu kau tengok sangat banyak riwayat-riwayat yang menggesa tentang salat fardu berjemaah ni, walaupun tak dapat dinafikan. Terjadinya perbahasan di kalangan para fuqaha ni ialah ulama-ulama fiqh lah, membahaskan hukum salat fardu berjemaah ni kepada tiga kategori. Yang pertama, salat fardu berjemaah ni ianya fardu ain, semua kena buat, tidak terkecuali, terutamanya lelaki. Perempuan dia ada pengecualian. Perempuan salat fardu dia yang utama ialah di rumahnya, tapi waktu awal. Sebab orang perempuan ni kadang-kadang dia ada kesibukan di rumah dia, kadang-kadang menghalang juga untuk dia dapat salat di awal waktu. Jadi orang lelaki keutamaan dia sangat tinggi, sangat tinggi. Dan ini bukan benda yang mudah. Ini benda yang kalau kita tengok agak payah dan berat untuk dibuat. Sebab benda-benda yang menyalurkan orang tu ke arah syurga, biasanya memang akan ada tekanan-tekanan, halangan-halangan dia. Tapi kita kena kuat dan lawan. Itu yang pertama. Fardu ain ni maknanya semua kena buat. Sebab tu ada sebahagian mazhab, antaranya mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, antaranya mazhab Hambali. Mereka berpandangan salat fardu berjemaah di masjid. Cuma ada sebahagian daripada kalangan mereka mengatakan salat fardu berjemaah tak kiralah di mana pun. Maknanya orang lelaki ni tidak sah ditunaikan salat fardu berseorangan, melainkan berjemaah. Melainkan berjemaah. Cuma khilaf di kalangan mereka antara buat di masjid lebih afdal ataupun antara buat di mana-mana, yang penting berjemaah. Yang pasti hadis menunjukkan kesempurnaan itu ialah di masjid. Masjid ni maksud dia apa? Masjid ni lah tempat yang didirikan salat Jumaat padanya. Ataupun disebut dengan nama, istilah dalam kitab-kitab fiqh disebut sebagai masjid jami'. Melainkan kejiranan tu terlampau ramai ataupun masjid terlampau jauh, menyebabkan wujudnya masjid ghairu jami'. Masjid ghairu jami' ni orang Melayu kita panggil surau lah, musalla ke apa sajalah istilah dia, yang tak didirikan padanya salat Jumaat. Yang tu ada keringanan kalaulah kita punya masjid utama tu jauh. Tapi untuk situasi Perlis ni agak sukar kalau kita nak kata masjid-masjid tu jauh. Sebab untuk satu-satu kampung, satu-satu qaryah ni, masjid yang berdekatan dalam radius yang dekat ni kebanyakannya kurang daripada 20 km. Dari satu masjid nak pergi ke satu masjid. Macam kita, orang ni, kita dikelilingi oleh beberapa masjid-masjid yang lain yang dekat. Maknanya orang-orang dalam kawasan sekitar ni dia mati hujah depan Tuhan kalau kata tak ada masjid atau masjid jauh. Bila mana radius tu lalu dekat. Sebab memang kalau tengok Perlis ni dia dengan daerah Kemaman Terengganu tu kecil Perlis lagi. Tapi Kemaman Terengganu hanya memiliki 67 masjid ke 70 buah masjid. Tapi seluruh negeri Perlis memiliki 109 masjid. Lebih banyak tu. Jadi radius dia lagi dekat. Bila mana bilangan masjid tu lagi banyak. Yang penting salatlah di masjid. Yang penting salat di masjid. Di mana-mana masjid. Itu kita punya kelebihan. Sebab masjid terlalu dekat. Bila masjid dekat, kita punya tergesa-gesa tu pun dia akan lebih tenang. Dia tak rasa tergesa-gesa sangat. Sebab kita boleh buat persediaan untuk ke masjid walaupun kita kira sebagai waktu-waktu yang semput. Waktu-waktu yang semput. Yang kedua ialah hukum salat fardu berjemaah di masjid. Sebahagian fuqaha menyebut sebagai fardu kifayah. Tak perlu buat semua. Cukup sebahagian saja wujud mendirikan salat fardu berjemaah di masjid, maka terlepaslah semua kejiranan ataupun semua penduduk komuniti di kawasan itu. Itu pandangan yang kedua. Pandangan yang ketiga ialah sunat muakkad. Yang ni yang ditarjihkan dalam mazhab Syafi'i. Walaupun begitu, walaupun Imam Syafi'i dan juga sebahagian Syafi'iyah berpandangan bahawasanya salat fardu berjemaah itu ialah sunat muakkad, dia tak pergi sampai wajib seperti fardu ain dan fardu kifayah ni. Imam Asy-Syafi'i sendiri bukanlah orang yang bermudah-mudah dalam bab salat fardu berjemaah ni. Walaupun dia tarjih pandangan tu, dia sendiri bukanlah hari ni tak larat saya sembahyang kat rumah, dia bukan pegang pandangan tu. Walaupun dia mentarjihkan pandangan itu.
Sebab tu kau tengok mana-mana orang, mana-mana ulama yang awal, mereka sangat menitik beratkan isu ini. Sebab tu kau tengok Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Abu Hanifah yang paling awal, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empat pemuka mazhab ini, mereka banyak mengajar ilmu di masjid. Tujuan dia apa? Tujuan dia ialah untuk sentiasa berkesempatan salat fardu berjemaah di masjid. Sebab tu kesibukan dia orang banyak dihalakan ke masjid. Kesibukan itu diletakkan ke masjid kerana dia orang lebih mudah. Sebab tu kalau tengok Imam Asy-Syafi'i, kalau Imam Malik memang di Masjid Nabawi lah, di Madinah Al-Munawwarah. Okay. Imam Syafi'i ni masjid mana kalau kita pergi ke Mesir? Masjid Amru bin Al-As. Masjid ni antara masjid yang lagi tua daripada Masjid Al-Azhar yang duduk dekat dengan Universiti Al-Azhar. Sebab Masjid Amru bin Al-As ni lah masjid yang dibina pada waktu zaman Amru bin Al-As tu jadi gubernur di Mesir, sahabat Nabi. Masjid ni dia dalam Kahirah lagi, tapi dia jauh sikit. Dia nak rapat ke Sungai Nil sikit. Masjid yang tua dan besar lah. Masjid Amru bin Al-As ni lah Imam Asy-Syafi'i banyak mengajar ilmu daripada semua cabang. Dan di situlah kita tengok anak-anak murid dia yang hebat keluar, antaranya Imam Rabi' bin Sulaiman yang merupakan muazzin bagi masjid itu, yang akhirnya menjadi murid yang agak terkenal kepada Imam Syafi'i. Sebab tu kita akan tengok kalau pandangan-pandangan dalam mazhab Syafi'i, kita akan biasa dengar nama Rabi' bin Sulaiman ini. Ini antara anak murid dia. Antaranya juga ialah Imam Al-Muzani, Imam Al-Buwaiti. Ini antara murid-murid dia yang belajar dengan dia dalam suasana masjid. Dibesarkan dalam suasana masjid, berkembang ilmunya dalam suasana masjid. Yang paling ketat sekali ialah mazhab Hambali ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Sebab tu kalau tengok antara negara yang sangat berpegang kuat dengan pandangan ini ialah negara Arab Saudi. Ya, ada benda kita tak setuju dengan negara itu, tapi dari segi orang kata apa, dia punya mengutamakan salat tu wujud suasana di negara dia. Sebab tu kalau tengok flight airline ni pun, penerbangan ni pun, satu-satunya kabin yang ada surau ni ialah Saudi Airline. Kapal terbang lain saya tak pernah jumpa lagi ada surau ni. Yang ada surau, dia tak boleh lah solat semua dalam tu. Cuma nak katanya dia ada sedia. Dia ada sedia tempat tu. Dia ada fikir benda tu. Sebab itu ialah pegangan kepada pandangan dia. Sebab tu kita akan tengok di tempat-tempat lapang, tempat playground apa semua pun, yang awam ni disediakan sejadah yang portable tu, yang boleh lipat apa semua tu. Benda tu wujud. Tempat kita tak ada. Tak boleh nak buat contoh. Sebab memang tempat kita tak wujud benda tu. Jadi bila mana masuk je waktu salat, dia orang akan ada sikap bergegas. Sebab tu kita akan tengok dia orang akan salat di airport, di tempat yang terbuka. Dia orang akan salat di mana saja. Sebab itu ialah pandangan fik yang dia orang dibesarkan pada kecil dengan pandangan itu. Jadi dia orang rasa macam pelik kalau dia orang tak ada sifat bergegas untuk salat jemaah ni. Itu antara side positif bila mana berpegang dengan pandangan yang agak sedikit ketat ni lah. Kalau macam kita, kalau kita tengok mazhab Syafi'i ni, orang Melayu kita memang mereka kadang-kadang lengah sikit untuk salat fardu berjemaah kalau ada kesibukan yang ketat untuk dia keluar. Kalau dia ada mesyuarat ke, kalau dia ada apa-apa sajalah. Kadang-kadang dia pilih untuk selesaikan yang tu dulu, lepas tu nanti baru dia akan salat. Sama ada dia salat berjemaah ataupun dia salat seorang diri di rumah dia. Tapi walau macam mana pun, ianya bukan daripada perkara yang menjadi kebiasaan. Bahkan dalam riwayat Bukhari, kalau kita tengok, Nabi ni pernah bercita-cita untuk mengumpulkan pemuda-pemuda di Madinah, sama-sama tolong Nabi untuk bakar rumah orang yang tidak mahu salat berjemaah. Pernah bercita-cita, tak pernah buat. Tapi nak tunjuknya betapa Nabi ni kecewalah orang-orang yang tak datang salat berjemaah. Antara lain kalau tengok Bani Salimah. Bani Salimah ni antara kabilah yang duduk dekat dengan Madinah. Dia orang ni punya penempatan agak jauh sikit daripada Masjid Nabawi. Dia orang pernah pergi jumpa Nabi, dia kata, "Ya Rasulullah, benarkanlah kami duduk
di sekitar masjid ni, berpindah sekitar masjid ni, supaya kami ni waktu masuk je waktu salat, kami akan terus bergegas. Nabi kata jangan. Kekal kamu di perkampungan kamu, kerana kamu akan mendapat pahala yang lebih bila mana kamu jauh sikit pada orang. Nabi tak suruh pindah. Bahkan Nabi suruh kumpulkan kekuatan untuk mendapat pahala. Sebenarnya poin paling besar bagi salat fardu berjemaah ni, subuh ke ataupun apa saja, ialah memerlukan kepada semangat dan kejuhudan yang luar biasa. Tapi kalau orang tu dia boleh buat, dia akan melihat banyak pola perubahan yang tak disangka dalam hidup dia. Saya kongsi pada tuan-tuan dan puan-puan ada satu cerita. Cerita ni berlaku di negara jiran, di Indonesia. Satu orang lelaki ni bekerja di satu syarikat yang hebat di Indonesia. Lelaki ni Muslim. Dan dia bila mana ada kesedaran salat fardu berjemaah ni, dia jadi orang yang sangat menjaga salat fardu berjemaah. Ada perubahan banyak dalam diri dia. Bahkan dia selalu meninggalkan mesyuarat-mesyuarat penting bagi syarikatnya kerana ingin memenuhi berada awal di masjid. Sehinggalah perbuatan dia ni tidak selesa oleh top management. Top management syarikat rasa tak selesa. Sebab pertama personality dia daripada janggut nipis sekarang dah tebal dah. Orang dah mula kenal kepada benda-benda baik. Pakaian dia pun lebih menampakkan diri dia seorang Islam. Zuhur dan Asar ni dia akan tinggalkan mesyuarat. Dia bukan tinggalkan mesyuarat lepas pada semayang dia balik rumah terus. Dia patah balik ke office dia. Cuma waktu salat dia tak akan kompromi dengan siapa-siapa pun. Bila mana dibuat penyelidikan oleh top management dia ni, rupanya top management dia dapat tahu staff dia ni telah mengikuti kuliah satu orang ustaz ni di Indonesia. Yang cerita ni lah ustaz ni lah. Jadi top management ni kata kepada lelaki ni, kamu kena attend lah meeting, janganlah pergi salat. Kalau kamu nak buat macam ni, kita orang akan pecat. Lelaki tu kata, saya resign. Tak apa, saya tak ada masalah pun. Bila mana jati diri dia kuat. Tapi tak boleh resign sebab dia punya bidang tu dia seorang je yang pandai di situ. Agak berat juga untuk resign. Agak berat untuk resign. Bukan untuk dia nak resign tak berat, tapi untuk ancaman yang kata bos dia kata nak pecat tu, dia acah je nak pecat. Dia tak berani pecat. Kalau pecat, down habis syarikat dia. Sebab dia memerlukan pada orang yang salat ni. Dia memerlukan. Akhirnya top management tu pergi jumpa ustaz yang mengajar tu. Dia kata tolonglah nasihat kepada anak murid ustaz ni supaya time waktu salat dia meeting juga. Tengok punya akal tak berapa elok bos. Dia suruh ustaz tu nasihat supaya kawan tu jangan salat jemaah pula. Lalu ustaz tanya, apa masalah dia? Apa masalah yang syarikat sangat terkesan dengan dia pergi salat jemaah? Adakah kualiti kerja dia drop? Kualiti kerja dia tak drop. Dia bagus. Cuma nak katanya kerana pendirian dia yang salat tu, akhirnya top management tak boleh buang dia. Sebab dia diperlukan. Cuma saya nak katanya, sebelum dia salat, dia kerja okey, tapi taklah tinggi dia punya achievement dia tu, kenaikan. Tapi waktu lepas dia jaga salat dan pendirian dia nak jaga salat tu, akhirnya kalau kita tengok syarikat tu terpaksa kena ikut dia, kena ikut style dia. Jadi terpaksalah ubah mungkin style pengurusan syarikat tu. Waktu meeting, masuk waktu salat, kena berhenti. Tak merugikan apa pun syarikat tu, bahkan ianya lebih baik. Cuma sebab syarikat tu dia syarikat yang campur juga dengan non-Muslim, jadi non-Muslim ni dia jadi macam kurang selesa lah. Tapi peduli apa kita kurang selesa dia? Kita bukan hidup nak kena please dia orang. Sebab kalau kita rasa hebat dengan orang kafir, iman kita masalah hakikatnya. Mencontohi orang kafir dalam kemajuan tak apa, tapi merasa hebat, malu mata, kemah orang kafir, itu orang Islam yang bermasalah hakikatnya. Orang Islam yang bermasalah. Sebab itu benda yang kita kena betulkan balik. Sebab tu kau tengok bila mana syiar salat ini dibesarkan, akhirnya orang kafir pun rasa malu untuk orang kata apa, menzahirkan syiar dia.
Kita tengok sebahagian besar orang kafir dengan syiar pakaian dia. Dia suka pakai pakaian yang menedahkan aurat. Bila mana orang Islam cuba untuk salat di tempat yang terbuka, cuba menunjukkan syiar salat, kalau dia kerja tempat kerja dia ada bukan Islam, beza orang Islam dengan bukan Islam, waktu masuk je waktu azan dia orang pergi. Dia orang pergi terus, tinggalkan. Pergi terus salat. Akhirnya dia akan membuka mata kepada bukan Islam. Kalau tengok antara sebab ramai orang-orang Eropah masuk Islam kerana isu ni saja. Dia orang bukan ramai penceramah di Eropah ni. Dia orang ramai orang Islam yang bagus dalam pengurusan salat ni. Penceramah tak ramai di sana. Tapi dalam bab salat ni dia orang sangat attend. Dia orang sangat firm. Terutamanya saudara-saudara kita daripada India dan Pakistan, sebab mazhab Hanafi yang pegang pada wajib. Jadi diorang ni sanggup tak dapat PhD pun. Saya dapat cerita daripada sebahagian orang-orang kita yang belajar di Eropah apa semua, kalau bertindan viva PhD tu hari salat Jumaat, diorang bagi kata dua pada mesyarah. Sama ada saya balik tak ada PhD ataupun tukar hari lain. Saya tak akan tinggal salat Jumaat. Akhirnya mesyarah tu takut nak tukar. Sebab kita kena tahu, membesarkan syiar Allah Ta'ala masukkan kegerunan dalam hati orang yang tidak mentauhidkan Tuhan. Itu benda yang berlaku pada zaman Nabi. Bagaimana Nabi bersikap tegas dengan orang kafir? Qul ya ayyuhal kafirun lakum dinukum waliyadin. Kita bukan nak bergaduh, nak berbalah, tapi keberkatan daripada mengangkat syiar. Keberkatan daripada mengangkat syiar itu Allah Ta'ala jadikan banyak urusan kita akan selesai dengan sendirinya. Sebab Tuhan kata, wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruh ahli keluarga kamu salat. Kami tak minta rezeki pada kamu, kami yang beri rezeki pada kamu. Allah Ta'ala kata, suruh ahli keluarga kamu dan diri kamu salat dan sabar dalam salat. Memang dia perlu sabar pun dalam salat ni. Sebab bukan mudah untuk kita ni sentiasa on time. Salat mungkin orang boleh buat, tapi salat dengan sempurna di masjid awal waktu, yang ni berat. Ramai orang salat, tapi salat dia alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka salat tapi dalam keadaan mereka ambil mudah. Sahun ni bukan tak salat, salat tapi ambil mudah. Oh, saya ada meeting penting, saya meeting dulu, nanti balik habis kerja baru saya salat. Yang ni kalau kita tengok Quran sebut fawailul lil musallin, celaka juga bagi orang salat. Alladzina hum fi salatihim sahun. Sepatutnya kita yang mengejas waktu itu untuk jadi elok. Sebab tu kalau tengok syiar para salafus salih ni, mereka memang membesarkan salat. Tengok Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab, bila mana dia jadi imam salat subuh, kebanyakan hari-hari waktu dia menjadi Amirul Mukminin ni, salat subuh dia akan baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni panjang. Kalau kita baca surah Yusuf, kalau imam tu dia salat, dia baca surah Yusuf, full surah Yusuf untuk 2 rakaat subuh tu, kalau subuh tu agak lewat, kalau macam kita sekarang 6-4 minit subuh, saya boleh jangkakan salat subuh tu akan berakhir dalam sekitar 6.45 atau maybe pukul 7. Tapi sebab yang jadi imam itu ialah khalifah, pemimpin tertinggi negara. Waktu mungkin orang komplain, ni apa ni khalifah, kita orang nak pergi kerja lambat, hari ni kerja masuk pukul 10, tak apa, kita beribadah dulu pada Allah Ta'ala. Sebab tu kalau tengok kerja ni dia tak perlu awal, dia perlu berkat saja. Bukanlah nak kata jangan pergi kerja awal, saya tak kempen yang tu. Kita ikutlah, kita terpaksa ikut sebab memang kita dah merelakan diri untuk ikut. Okay, tapi kalau orang yang jadi ketua jabatan ke, orang yang ada syarikat sendiri ke, dia boleh hejah benda ni. Dia boleh hejah. Orang yang ada kuasa dia boleh hejah. Kita yang tak ada kuasa, dia orang yang akan jawab depan Tuhan. Cuma nak sebutnya ialah pada zaman dulu yang menjadi pengatur cara ni ialah khalifah, menyebabkan rakyat tak rasa terbeban. Mereka rasa selesa membesarkan salat. Dia tak kalut. Kalau macam kita hari ni, kalau imam baca panjang, kita akan kalut lah. Sebab mungkin nak pergi hantar anak sekolah, mungkin kita dah fikir waktu tengah duk qiyam tu fikir, imam ni kau lambat, nanti saya sangkut jam lah apalah. Kita akan fikir benda-benda macam tu. Jadi akhirnya salat akan sentiasa dalam keadaan duk ingat benda lain. Itu side negatif lah bila mana dunia ni dikuasai oleh sistem-sistem yang seperti ini. Adapun pada zaman dulu, kita tengok ianya lebih lengang, mudah.
Hidup tanpa komitmen-komitmen dan KPI-KPI yang dicipta ni menyebabkan kadang-kadang kita jadi penat. Sedangkan KPI yang paling utama ialah benda ni. Sebab tu nak tengok kebersamaan orang Islam ialah pada salatnya. Sebab tu kita tengok hari ni sebahagian besar syarikat ke, badan kerajaan ke, dia orang mula mengesan antara staf ni kurang mesra sehingga banyak kerja tak jalan. Lepas tu fikir kita nak buat kursus team building apa semua. Sebenarnya team building dalam Islam ni hari-hari dia buat, iaitu membina kesaksamaan dan kebersamaan hati dalam salat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, istawu sufufakum ataupun sawu sufufakum, sempurnakan salat kamu, wala takhtalifu, jangan berselisih. Maknanya tumit bagi sama, bahu bagi sama. Efek dia apa? Fatakhtalifa qulubakum, hati kamu akan berselisih. Walaupun kita nampak benda tu simple, tapi benda simple ni lah yang kita ambil mudah. Akhirnya kita menghadapi penatnya urusan dunia yang kita tak mampu tanggung. Kerana janji Tuhan ialah pada penyempurnaan salat, aku sempurnakan urusan kamu. Tapi dengan sebab kita tak nak sempurnakan salat ini, Allah Ta'ala cerai beraikan urusan dunia kita. Benda tu penting, mustahab. Benda tu sangat penting. Tapi percayalah, kalau orang yang mampu menjaga salat berjemaah, Allah Ta'ala jadikan jati diri dia kuat. Allah Ta'ala tak akan sangkutkan rezeki dia, sebab itu ialah janji Tuhan. Allah Ta'ala akan beri pada dia kelapangan hidup yang luar biasa. Lapang hidup ni bukan mesti kaya, bukan mesti duit melimpah ruah. Lapang hidup ni ialah yang paling besar ialah merasa cukup dan tak terkesan dengan keadaan sekeliling yang kadang-kadang membebankan. Kita ni hidup kadang-kadang banyak dengar kata orang, tu yang kita penat. Kata Tuhan kita tak dengar. Kata Tuhan suruh datang salat, kita tak dengar, kita dengar kata orang lain. Akhirnya yang penat kita, sebab orang lain itu bukan pencatur dan pentadbir alam. Yang mentadbir alam ni Allah Azza wa Jalla. Jadi kita tengok bagaimana para sahabat mereka memuliakan salat apa semua ni kerana mereka melihat itu yang paling utama. Jadi sebagai penutupnya, yang terakhir daripada kesimpulan kuliah kita pada pagi ini ialah jadikanlah salat itu keutamaan. Kita beri masa pada salat. Sebab tu sekarang kita dah ada teknologi yang mudah untuk tengok waktu salat ni pukul berapa. Kita boleh get prepare. Bila waktu yang paling tak kalut, saya kena bergegas salat ni, saya nak kena buat apa? Contoh kalau subuh 6-4 minit, 5.30 tu dah bangun, dah siap dah get ready, dah tahu dah nak bawa kereta apa kalau jenis kereta banyak. Dah tahu. Jangan pilih tu 3 minit sebelum azan. Jadi pening kan? Dah tahu kalau nak naik motor apa, nak jalan kaki, lalu jalan mana apa semua. Benda-benda ni dia perlu. Macam mana kita prepare kehidupan kita dalam urusan dunia, begitu juga lah kita prepare urusan salat kita. Kita boleh susun yang ni, Tuhan akan susun yang urusan lain. Tuan-tuan percayalah yang tu. Dan kalau tengok kebanyakan kes pun, orang-orang yang tersangkut rezeki dia, masalah rumah tangga dia ialah pada tercerai berainya urusan salat dia. Baiki yang tu, Allah Ta'ala akan baiki yang lain. Jadi harapnya datangnya kita ke masjid ni ialah kerana kita mengharapkan redha Allah dan menyahut perintah Allah. Bukan kerana kempen semata-mata, tapi kita rasa kita perlu pada salat ni. Kita yang perlu pada salat ni. Kita yang perlu bersama dalam saf orang-orang Islam untuk menjadikan hati kita sentiasa bersatu dan membesarkan syiar Allah Azza wa Jalla. Jadi insya-Allah kita berpada situ je untuk pagi ini. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat, dan moga kita termasuk dalam kalangan orang-orang yang mendirikan salat dengan sempurna. Bukan hanya mendirikan salat, tapi mendirikan salat dengan sempurna. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.